Okey, mari kita lihat satu lagi teknik mnemonik. Tujuan mnemonik ialah untuk mencetuskan idea. Mencetuskan idea. Tak kira apa topik. Kita boleh ambil topik paling mudah atau paling senang. Apa yang kita mahu ialah idea. Sebab karangan memerlukan idea. Tanpa idea kita tak boleh tulis. Katakan mnemonik kita hari ini. Okay, this is our homework on the spot. We have to do it now. Mnemonik masa lapang. Topik yang saya nak beri hari ini ialah cara-cara mengisi masa lapang. Satu topik yang mudah tapi tak semestinya semua pelajar boleh buat dengan baik. Okey. Teknik mnemonik mengisi masa lapang. Okey, bagaimana kita tulis mnemonik? Kita tulis macam ni. Topik tu kita tulis macam ni. Cara-cara mengisi masa lapang. Dalam perkataan masa dan lapang itu sendiri sudah ada 10 huruf. Okay, 4 plus 6, you got 10 letters here. You can generate 10 different ideas which is related to the topic. You can. Okay, dan dalam bahasa Melayu, banyak perkataan yang bermula dengan huruf A. A dengan bahasa Melayu memanglah. Dengan kebanyakan bahasa, A ni banyak sangat perkataan. Dan antara A yang paling penting ialah amalan. Tengok, 4 kali kamu boleh cari amalan yang dapat dibuat ketika masa lapang. Cara-cara kita mengisi masa lapang, kita boleh gunakan pelbagai amalan. Okey? Orang bagi satu amalan. Saya nak A saja. Don't share anything else. Only the A. Amalan apa kita boleh buat ketika kita ada masa lapang? Bergotong royong. Amalan bergotong royong. Very good. You got one idea. Amalan bergotong royong. Lagi? On your free time. What amalan? Amalan membaca. Amalan membaca. Okey, amalan membaca. Amalan ziarah menziarahi. Amalan ziarah menziarahi. Okey, untuk mengeratkan silaturahim. Amalan apa lagi? Satu lagi? Beriadah. Amalan beriadah. Very good. Amalan beriadah seperti berjoging, berbasikal, jungle trekking, ini semua boleh digunakan. Okey, siapa ada lagi satu amalan? Okey, kamu kata amalan membaca, amalan beriadah, amalan gotong royong. Apa amalan lain? Amalan melayari internet, boleh. Macam-macam amalan. Okey, tengok bagaimana saya bentuk mnemonik yang lengkap untuk masa lapang. Cara kita ialah kita guna tajuk itu sendiri untuk cetuskan idea. Kita tanya otak kita akan bagi. Kita dah buat banyak topik. Semua topik saya ajar kamu macam ni, jadi kita expert lah. Okey, kita expert dalam buat mnemonik. Okey, tengok mnemonik saya. Untuk M saya bagi menanam ataupun bercucuk tanam. M juga untuk masa itu emas. Ada peribahasa. Apa salahnya? Peribahasa boleh, simpulan bahasa boleh. Okey, semua ni dapat kita kaitkan dengan masa lapang. Amalan membaca termasuk mengunjungi perpustakaan, siapkan kerja rumah, S for siapkan kerja rumah, bereskan tugas-tugas yang diberi oleh guru pada masa lapang, sangat penting. Peribahasa yang sesuai adalah sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Orang yang menilai masa dan waktu dia tahu kerja yang dibuat sikit-sikit pun lambat laun akan sempurna juga. Okey, amalan satu lagi adalah bersenam ataupun aktiviti beriadah. See, A for activity also kan. Okey, amalan beriadah, aktiviti beriadah. Okey, semua tuliskan. Tuliskan dalam satu muka surat lengkap, selang sebaris di sini untuk masa lapang. Okey, untuk L, saya nak bagi luangkan masa bersama keluarga tersayang. Eratkan silaturahim. Tingkatkan persefahaman dalam keluarga. Elakkan perselisihan faham. Okey, kongsi masalah. Jadi ini satu lagi cara yang baik. Okey, luangkan masa bersama keluarga. L juga saya nak bagi ulang kaji. Di dalam ulang ni ada L kan? Boleh kita cari macam tu. Ulang kaji pelajaran. Beri tumpuan masa extra time itu untuk mata pelajaran yang kita hadapi pelbagai masalah. Ulang kaji boleh dibuat. A for amalan gotong royong.
amalan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan keselamatan kawasan persekitaran. Contohnya untuk membanteras sarang-sarang pembiakan nyamuk Aedes ataupun untuk membanteras tempat-tempat takungan air yang sepatutnya dibuat seminggu sekali. Seminggu sekali Kementerian Kesihatan Malaysia cadangkan kita 10 minit kita tengok halaman rumah kita, tengok ada tak tempat air bertakung. Sebab nyamuk tu boleh membesar menjadi dewasa dalam 1 minggu. So every week you just monitor around your house, inside and outside your house. Okay? Itu kita boleh dibuat dalam bentuk gotong royong. Malah kita juga boleh gotong royong dalam kalangan anggota keluarga untuk bersihkan rumah, untuk bersihkan bilik kamu, untuk bersihkan sudut bacaan kamu, your study corner, you want to you want to modify a little bit, ubah suai, semua tu boleh dibuat amalan gotong royong. Ini saya bagi program yang berfaedah. Kita juga boleh menyertai program-program yang berfaedah seperti pameran buku. Pameran buku adalah satu aktiviti yang patut kita kunjungi kalau kita nak beli buku pada harga yang ditawarkan dengan murah dan memilih pelbagai jenis buku yang diminati. Dan kamu pun tahu pameran buku ni biasanya diadakan pada waktu cuti bila pelajar ada masa lapang. Okay? So P for program, P for pameran. Amalan membantu ibu bapa. Apabila kerja kita semua selesai, kita dah siapkan kerja rumah beres, kita dah buat ulang kaji, kita sudah membaca. Kenapa tidak kita guna masa yang terlebih itu untuk membantu ibu bapa meringankan beban mereka. Contohnya membantu ibu di dapur, membantu ayah membersihkan kereta beliau. Okey, apa salahnya membantu ibu bapa? Saya buat macam ni juga boleh, not a problem. You can always do like this. N for tonton. N ni saya guna untuk tonton video dalam YouTube. Menonton video YouTube ni dapat meningkatkan pengetahuan kamu bukan saja dari segi akademik, malah kamu boleh belajar pelbagai perkara yang bukan akademik, yang tak semestinya keluar dalam peperiksaan kamu, tapi kamu boleh mendalami pelbagai bidang ilmu. Let's say you are kosong in something, you're kosong in something, you're really zero, you don't know anything about something. You start watching few videos, after some time you will advise other people what to do. Okay, the videos can do that to you actually. Dan Google, G for Google, ya, mencari informasi yang berguna. Informasi yang berguna kadang-kadang kita tak ada masa. Apabila adanya masalah, kita pergi cari that extra information that we actually need. Okay, ejaan sesuatu perkataan kamu tak tahu, kamu nak check sebutan, pronunciation of some words you don't know how to pronounce properly. Why not? You go to Google, you go to YouTube, you search. Nak baca e-buku, banyak e-buku pelbagai topik ditawarkan secara percuma online. Jadi kamu juga boleh membaca e-buku. Tengok cara-cara mengisi masa lapang. Saya hanya menggunakan masa lapang itu sendiri untuk mencetuskan begitu banyak idea. Kamu juga boleh cuba untuk topik-topik lain. Okey, sekarang saya nak tulis karangan cara-cara mengisi masa lapang, tapi saya tengok sini very confusing. Apa patut saya buat? Saya patut bentuk rangka jawapan macam ni. Setiap karangan ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Jadi kamu pilih 4 isi yang terbaik. Nombor 1 saya nak letak amalan membaca sebab ini penting. Penimbaan ilmu pengetahuan itu sangat penting, so I put it as number 1. Okay, gotong royong, if we have time, we'll do it. So I put it as number 4. Okay. 2 ialah amalan bersenam. Sama penting. Sama membaca penting, bersenam pun penting. Kesihatan mental pun penting, fizikal pun penting. Nombor 3, luangkan masa bersama anggota keluarga. Ini tentang kasih sayang. Ini tentang perkongsian dalam keluarga. Okey, dan akhir sekali amalan gotong royong. So kamu tulis satu pengenalan yang sesuai dengan topik, penutup yang sesuai dengan topik. Itulah cara mengisi masa lapang. Dan daripada perkataan masa lapang itu sendiri, kita sudah dapat idea. Tengok tadi idea kita kosong. Lepas tu kita fokus pada A saja. Kita dah dapat beberapa idea tentang amalan.
Ini A ini bukan hanya untuk topik masa lapang. For any topic, kalau ada A, you can always think about amalan. So this gives you immediate ideas. Okay? Not like the traditional way of thinking. Okay? Conventional way of thinking for ideas is different. My idea is different. Okay? Lepas tu apabila kamu dah pandai, kamu boleh cetuskan macam ni. Dah dapat banyak idea, lepas tu kita organize our rangka jawapan. We do it like this. Idea yang hampir sama, we put together lah. Idea yang hampir sama, we put it together. Contohnya kamu nak tulis tentang apa? Amalan apa tadi? Amalan gotong royong. Amalan gotong royong ataupun kamu nak tulis tentang amalan membaca. Okey. Bersama amalan membaca, kamu juga boleh letak melayari internet, mencari informasi. Same. It's the same thing. Mengunjungi perpustakaan. Tengok, amalan membaca, mengunjungi perpustakaan, mencari informasi. Okey. Masa itu semua tu saya masukkan dalam satu perenggan isi. Ini membantu kita menulis karangan dengan lebih bijak. Okey. Jadi ingat Cikgu Sugus, ingat mnemonic. So cuba fikirkan sendiri pelbagai idea. You can also try doing your own topics. Alright.